Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azura binti Muhammad Nazri. A1763399 akan membentangkan soalan 3 iaitu dasar ekonomi kolonial telah menyumbang kepada peningkatan kapasiti sosial di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Penguasaan British terhadap negeri-negeri Melayu telah bermula daripada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pemerintahan British ke atas negeri-negeri Melayu adalah melalui protektorat. Protektorat merujuk kepada wilayah yang dilindungi oleh British dan pemerintahan tempatan masih dikekalkan. Dan penguasaan British terhadap negeri-negeri Melayu bermula apabila masyarakat pedagang di negeri-negeri selat telah mula mendesak British agar menyelesaikan konflik yang berlaku antara pemerintah tempatan di negeri-negeri Melayu. Kesannya berlaku campur tangan British dan telah membawa kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian bagi Sabah dan Sarawak pula, kemasukan pengaruh British juga memperlihatkan persamaan dengan negeri-negeri Melayu. Pihak Barat telah mengambil alih pentadbiran Sabah dan Sarawak daripada pemerintah tradisional dan kemudian menjalankan pentadbiran mengikut gaya Barat. Setelah berjaya menguasai negeri-negeri Melayu dan Sabah dan Sarawak, pihak British telah melaksanakan dasar ekonomi kolonial untuk mengeksploitasi ekonomi di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Sebabkan itu juga, pembangunan ekonomi berlaku dengan pesat dan telah memberikan kesan kepada kapasiti sosial di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Antara kesan yang dapat dilihat adalah penghijrahan masyarakat imigran, kemudian perkembangan infrastruktur yang merujuk kepada perhubungan dan pengangkutan, kemudian peningkatan kemudahan sosial iaitu kesihatan dan pendidikan serta perubahan struktur masyarakat dan kemunculan kelas menengah Melayu. Proses kemasukan pengaruh British ke negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, pertama bagi negeri-negeri Melayu, pada tahun 1826, British telah membentuk negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri selat merupakan crown koloni yang berada di bawah pentadbiran pejabat tanah jajahan yang berpusat di London. Pada ketika ini, London tidak membenarkan penguasaan terhadap negeri-negeri Melayu kerana kos pentadbiran yang tinggi dan fokus utama adalah untuk menguasai jaringan perdagangan antara India dan China. Ketidakstabilan politik yang berlaku di negeri-negeri Melayu di pantai barat telah memberikan kesan kepada perdagangan British di negeri-negeri selat. Oleh itu, British telah masuk campur bagi menyelesaikan masalah anarki yang berlaku. Jadi pada tahun 1874, dasar tidak masuk campur tangan yang diamalkan oleh British mula berubah apabila Sir Andrew Clark yang merupakan Gubernur negeri-negeri selat telah mementerai sebuah perjanjian iaitu Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ini juga turut bawa kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada 1896. Kemudiannya, perluasan kuasa British diteruskan juga kepada negeri-negeri Melayu yang lain. Pada 29 Disember 1877, perjanjian penyerahan Borneo Utara telah dilakukan dengan melibatkan Sultan Abdul Mubin dan Pangeran Temenggung dengan Guvastus Baron di Overbeck dan Alfred Dan. Pada 1878, Sultan Sulu telah menyerahkan Pantai Timur Barat pula kepada Overbeck dan juga Dan dengan nilai pajakan sebanyak $5,000 setahun. Kemudian itu pada November 1881, SBUB telah berjaya ditubuhkan secara rasmi setelah mendapat piagam diraja. Bagi Sarawak pula, Sarawak telah diambil alih oleh James Brooke pada 1841 dan bermulanya dinasti Raja-Raja Brooke atau White Raja yang mentadbir Sarawak sehingga 1941. Perluasan kawasan Sarawak telah dilakukan oleh Brooke sehingga kawasan Sarawak adalah lebih besar daripada Brunei pada 1907. Yang pasca Perang Dunia Kedua, Raja Fanny Brooke telah mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Hal ini kerana keluarga Brooke tidak lagi mampu untuk menanggung perbelanjaan membaik pulih Sarawak setelah pendudukan Jepun. Kemudian tiada waris yang sesuai untuk menggantikan Raja Fanny Brooke yang menyebabkan Sarawak dijadikan tanah jajahan mahkota oleh British. Oleh itu, tempoh pemerintahan British di Sarawak bermula 1 Julai 1946 sehingga 1963. Dasar ekonomi kolonial, pada tahun 1911 berlakunya krisis ekonomi dan juga masalah pengangguran di Britain. Berlaku pengurangan permintaan kepada barangan Britain. Pihak kabinet telah melihat tanah jajahan mampu untuk menjadi pembekal utama dalam pasaran bahan mentah, sekaligus dapat membantu meningkatkan semula ekonomi Britain. Jadi, kabinet telah meluluskan dasar pembangunan kolonial yang menjadi usaha untuk menyelesaikan krisis tersebut. Dasar ini juga telah membenarkan British untuk memanfaatkan sumber-sumber dari tanah jajahan. Jadi, pulangan ekonomi yang diperolehi daripada tanah jajahan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan juga krisis ekonomi yang sedang melanda negara Britain. Dasar ini penting kerana sumber bahan mentah diperlukan bagi membantu sektor ekonomi Britain. Pada persidangan ekonomi imperial pada 1923, ianya melibatkan kerjasama ekonomi antara wilayah jajahan dan juga wilayah lindungan British. Jadi hal ini membolehkan British memperkenalkan dasar ekonomi kolonial di negeri-negeri Melayu, dan pelaksanaan dasar ini juga adalah bertujuan untuk mengeksploitasi bahan mentah di tanah jajahan. Jadi perkara ini secara langsung telah membawa kepada pembangunan infrastruktur, dan British juga mula memberikan perhatian kepada pembangunan negeri-negeri Melayu bagi menarik minat pelabur dan juga mendapatkan modal.
Dan selain ini juga telah berjaya menyelesaikan masalah krisis ekonomi di Britain. Penghijrahan masyarakat imigran pada ekonomi yang dijalankan oleh syarikat-syarikat Eropah dan juga pemodal Cina memerlukan tenaga kerja yang ramai dan juga murah. Oleh itu berlaku kemasukan besar-besaran daripada China dan juga India. British mengatakan bahawa orang Melayu tidak sesuai dijadikan buruh kerana dasar British adalah tidak mengganggu struktur masyarakat Melayu. Walhal orang Melayu tidak berminat untuk menjadi buruh kerana beban kerjanya tidak setimpal dengan gaji. Oleh itu bilangan orang Melayu menjadi buruh adalah sedikit. Kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu adalah melalui beberapa cara, iaitu pertama sistem kredit, kemudian melalui ejen dan juga rumah kongsi. Bagi buruh India pula, kemasukan buruh India adalah melalui sistem kontrak, sistem kanggani dan juga bantuan tabung khas. Jadi kemasukan buruh Cina ke tanah Melayu adalah kerana ledakan industri biji timah dan tenaga kerja daripada orang Cina diperlukan oleh pelombong-pelombong Cina yang mengusahakan industri timah di tanah Melayu. Kemudian bagi buruh India pula, kemasukan mereka adalah setelah berlakunya ledakan industri getah di tanah Melayu. Jadi buruh merupakan ejen yang paling penting untuk menggerakkan ekonomi kolonial di tanah Melayu. Jadi bagi Sabah dan Sarawak juga adalah sama, kemasukan buruh dari China dan juga India telah membantu meningkatkan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Sabah, SBUB telah memberikan tumpuan kepada tanaman getah, tembakau dan pembalakan. Manakala di Sarawak, kegiatan ekonomi Sarawak didominasi oleh orang-orang Cina yang terlibat dalam tanaman komersial. Perkembangan infrastruktur, sistem pengangkutan yang dibangunkan di negeri-negeri Melayu adalah bertujuan untuk menghubungkan kawasan pelombongan, peladangan getah dan lain-lain. Getasan kereta api dibina bagi memudahkan bahan mentah dibawa ke Singapura atau Pulau Pinang. Dengan pembinaan jalan raya dan juga kereta api, proses mengangkut komoditi ini mengambil masa yang lebih singkat. Pembinaan sistem pengangkutan adalah lebih berfokus kepada negeri-negeri Melayu berbanding negeri Melayu tidak bersekutu kerana sumber bahan mentah lebih banyak terdapat di negeri Perak dan Selangor. Pembinaan jalan raya di Kelantan dan Terengganu adalah yang paling lambat kerana British akan membina sistem pengangkutan berdasarkan kekayaan hasil bumi. Jadi jalan raya yang dibina di Kelantan dan Terengganu adalah pada tahun 1931, iaitu jalan yang menghubungkan Kuala Terengganu dan juga Kota Baru. Kemudian perkembangan infrastruktur di Sabah dan Sarawak. Pengangkutan di Sabah terdiri daripada 3 jenis, iaitu pengangkutan air, darat dan udara. Pengangkutan melalui udara diperkenalkan atas tujuan untuk memudahkan urusan pihak British dan juga bantuan kesihatan untuk disalurkan kepada kawasan pedalaman di Sabah. Pengangkutan darat pula adalah terdiri daripada jalan raya dan juga kereta api yang mula dibangunkan oleh SBUB juga untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Manakala di Sarawak pula, pengangkutan sedia ada dinaik taraf oleh pihak British setelah mengambil alih pentadbiran Sarawak. Hal ini pada era pemerintahan British, jalan darat lebih berkembang dan kerap digunakan berbanding jalan air. Hal ini kerana jalan air mengambil masa yang lebih lama berbanding pengangkutan darat atau udara. Peningkatan kemudahan sosial. Pertama, kesihatan. Pembangunan perkhidmatan kesihatan mula diberikan perhatian oleh British atas beberapa faktor. Antaranya ialah, pertama, tenaga buruh sangat terkesan daripada penularan wabak malaria. Kemudian, perkara ini sekaligus telah memberikan kesan kepada industri getah, dan kesihatan pihak pentadbir British juga akan tergugat jika fasiliti kesihatan seperti hospital tidak dibangunkan. Jadi, hal ini menyebabkan banyak hospital dibina di bandar-bandar yang merupakan pusat pentadbiran British yang bertujuan untuk menjaga kesihatan pegawai, pekerja dan buruh yang terlibat dalam ekonomi kolonial. Pembinaan infrastruktur kesihatan mula diberi perhatian setelah berlaku peningkatan penyakit seperti malaria, tuberkulosis, beri-beri, pneumonia, disentri dan lain-lain yang telah mengakibatkan kematian yang tinggi sekitar tahun 1920-an. Golongan buruh merupakan golongan yang paling terkesan dengan penyakit malaria kerana penempatan mereka berdekatan dengan hutan dan juga sistem imunisasi badan mereka lemah. Kesihatan mereka mula terjejas kerana demi memaksimumkan pengeluaran dan mendapatkan keuntungan, golongan buruh ini dikerah dengan gaji yang rendah. Mereka dibayar dengan gaji yang rendah, kemudian tempat tinggal yang tidak selesa dan terpaksa kerja lebih masa. Jadi hal ini menyebabkan ramai golongan buruh yang meninggal dunia kerana persekitaran kerja yang tidak kondusif dan kebajikan mereka tidak dijaga. Perkhidmatan kesihatan di Sabah dibangunkan dengan lebih pesat sejajar dengan pembinaan pengangkutan darat, air dan udara. Pengangkutan udara digunakan untuk menyalurkan bantuan kesihatan kepada penduduk pedalaman yang berada jauh daripada bandar. Selain itu, pada tahun 1995, perkhidmatan kesihatan dikembangkan dengan melalui perkhidmatan kereta api. Sebuah gerabak khas disediakan dalam kereta api sebagai dispenseri bergerak. Manakala di Sarawak pula, perkhidmatan kesihatan disediakan oleh kerajaan, mubalik dan juga pihak persendirian atau swasta. Hospital dibina di bandar-bandar dan dispenseri bergerak sebanyak 22 buah mula dibangunkan pada sekitar tahun 1947. Ikan vaksin juga diberikan secara percuma bagi mencegah penyakit kancing gigi, batuk kering, cacar dan cirit birit.
Meskipun pihak British telah menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, namun kemudahan ini tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat kerana hospital dibina di bandar dan majoriti penduduknya adalah pegawai British, pelabur dan juga tenaga buruh yang merupakan penggerak kepada ekonomi kolonial. Penduduk yang tinggal di kampung dan juga jauh daripada fasiliti kesihatan tidak dapat menikmati manfaat ini. Fasiliti kesihatan juga adalah bertujuan untuk pastikan kesihatan buruh terjamin kerana dengan mengekalkan tenaga buruh sedia ada adalah lebih menguntungkan daripada merekrut buruh baru. Itu pendidikan yang diperkenalkan pada era kolonial adalah sekolah vernacular yang menggunakan sukatan pelajaran berbeza mengikut kaum. Sistem pendidikan ini juga dipengaruhi oleh dasar ekonomi kolonial yang telah memecahkan masyarakat di tanah Melayu mengikut kegiatan ekonomi. Jadi, pendidikan bagi orang Melayu adalah pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh British hanya memberikan penekanan kepada membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Manakala bagi kaum India pula, sekolah didirikan di ladang-ladang. Namun, mereka tidak mendapat sokongan untuk bersekolah dan mereka lebih diperlukan untuk menambah tenaga kerja di ladang. Kalau bagi sekolah Cina pula, ianya ditadbir oleh kaum mereka sendiri dan juga pihak kerajaan akan memeriksa sekolah-sekolah tersebut setahun sekali. Jadi bagi menjamin ekonomi British di tanah Melayu, British perlu mengekalkan hubungan baik dengan pemerintah Melayu. Oleh itu, sistem pendidikan Inggeris adalah bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak golongan pemerintah Melayu. Itu golongan elit mendapat pendidikan di sekolah Inggeris dan setelah itu mereka akan bekerja dengan pentadbiran British sebagai kerani atau berkhidmat dalam syarikat yang syarikat orang Eropah. Pendidikan di Sabah dan Sarawak mempunyai persamaan apabila sekolah-sekolah banyak didirikan oleh mubalih. Kemudian sekolah Melayu dibangunkan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ketua negeri dan juga orang Melayu. Manakala sekolah Cina pula ditadbir oleh mereka sendiri atau pihak-pihak persendirian. Semasa pemerintahan British di Sarawak, sistem pendidikan mula dikembangkan kerana mendapat desakan daripada rakyat untuk membangunkan lebih banyak sekolah-sekolah. British terpaksa aku dengan permintaan tersebut untuk memastikan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, pendidikan tidak dapat dinikmati secara sama rata oleh semua pihak. Hal ini kerana sekolah didirikan jauh daripada tempat tinggal dan bilangan sekolah juga adalah terhad. Sekolah menengah juga tidak banyak disediakan yang menyebabkan ramai tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini kerana British hanya memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi sahaja. Perubahan struktur masyarakat dan kemunculan kelas menengah Melayu. Kemunculan kelas menengah Melayu, mobiliti sosial adalah pergerakan daripada satu tahap atau kelas sosial kepada kelas sosial yang lain. Menurut Paul B. Horton dan Chester Hunt, mobiliti sosial merupakan pergerakan daripada sesuatu kelas sosial kepada kelas sosial yang lain. Perpindahan daripada sesuatu kelas sosial ini berlaku semasa pemerintahan British khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Pendidikan menjadi elemen utama dalam proses mobiliti sosial. Meskipun begitu, tidak dinafikan bahawa pendidikan yang disediakan oleh pihak British kepada orang Melayu hanyalah bertujuan untuk mengekalkan mereka pada kedudukan sedia ada. Golongan kelas menengah ini kebiasaannya menjadi pentadbir dan perantaraan antara kerajaan British dan juga masyarakat Melayu. Sektor perkembangan dalam bidang pendidikan ini juga jelas telah memberikan kesan kepada proses mobiliti sosial dan telah mewujudkan kelas menengah. Jadi hal ini juga mendorong kepada kelahiran pemimpin baharu dalam kalangan orang Melayu yang telah mendapat pendidikan di peringkat tinggi. Mereka juga mula sedar akan realiti orang Melayu yang jauh ketinggalan berbanding kaum lain yang terlibat dalam ekonomi kolonial. Jadi, golongan kelas menengah ini juga merupakan penggerak kepada kesedaran nasionalisme. Kesimpulannya, dasar ekonomi kolonial yang dilaksanakan oleh British di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak telah memberikan perkembangan sektor ekonomi daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi kolonial. Kesannya, pelbagai kemudahan dan fasiliti disediakan oleh British seiring dengan peningkatan ekonomi. Pelbagai kemudahan seperti jalan raya, iaitu pengangkutan, fasiliti kesihatan dan juga pendidikan mula dibangunkan oleh pihak British. Namun begitu, manfaat daripada dasar ekonomi kolonial yang dilaksanakan ini memberikan manfaat kepada sesetengah pihak sahaja, iaitu mereka yang terlibat dalam ekonomi kolonial. Manakala bagi penduduk tempatan, mereka tidak menikmati manfaat tersebut. Hal ini kerana pembangunan hanya tertumpu kepada badan bandar dan bukannya di kampung. Jelasnya, kadar pembangunan di negeri-negeri Melayu adalah tidak sama kerana kemudahan yang dibangunkan oleh British hanya tertumpu kepada negeri-negeri yang kaya dengan bahan mentah sahaja. Oleh itu, dasar ekonomi kolonial ini juga memperlihatkan masyarakat tempatan iaitu orang Melayu adalah jauh ketinggalan berbanding dengan buruh imigran yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kolonial. Jadi, pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup bagi penduduk di negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak adalah berbeza mengikut kategori pekerjaan.